Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Brother Fai nak kongsikan satu cerita, satu cerita yang datangnya daripada Zizi Deha Azizi, Tajuknya adalah burung atau hantu. Adakah ia ni ada kena-mena dengan kehadiran atau kemunculan Pontianak atau kuntilanak? Mari sama-sama kita mendengar dan kita enjoy dengan kisah ini. Tahun itu, aku baru menamatkan tingkatan 5 dan sedang menunggu keputusan peperiksaan SPM. Mak Su meminta aku menemaninya yang akan bersalin tidak lama lagi. Lagipun aku dan Mak Su memang rapat sejak kecil. Mak Su tidak mahu menyusahkan nenek walaupun nenek masih sihat tubuh badannya. Mak Su mahu nenek berehat saja. Cukuplah nenek sekadar datang ziarah saja. Tidak perlu melakukan rutin menjaga orang berpantang. Maka bermulalah rutin aku menjaga Mak Su dalam pantang. Tidak susah pun sebab Mak Su ada mengambil perkhidmatan midwife. Aku menolong sekadar perlu di samping menjaga 2 lagi anaknya, iaitu Fitri 3 tahun dan Farah 6 tahun. Tugasku lebih kepada menemani Mak Su sebab suaminya kadang-kadang perlu bertugas di luar daerah. Malam itu, aku merancang tidur lambat kerana mahu menonton televisyen. Pak Su tiada ketika tu. Dia keluar daerah. Jadi, kalau aku terlena depan TV pun, tak mengapalah. Sebelum menonton, aku ada mencuci baju. Nanti selesai menonton, baru aku sidai baju-baju aku yang terkumpul selama beberapa hari. Kira-kira pukul 11 malam baru aku selesai menonton. Aku menuju ke balkoni yang kedudukannya seperti di bahagian belakang dapur. Rumah Mak Su mempunyai ruang tamu dan sebuah bilik di bahagian bawah. Tingkat 1 menempatkan ruang makan, ruang menonton dan dapur. Balkoni yang menempatkan mesin basuh dan ampayan menghadap kebun kelapa sawit yang luas bak saujana mata memandang. Luas tu. Sambil menyidai pakaian, sesekali tu mata ni melihat pemandangan di luar. Di kejauhan aku dilihat. Dia lihat apa tahu? Seperti seekor burung berwarna putih sedang terbang. Dia terbang. Bila ku amati, ia kelihatan seperti seekor ikan pari sedang berenang. Aku tertanya-tanya di dalam hati, burung apa agaknya kelihatan seperti itu? Besar pula tu. Macam susah nak nampak burung terbang di malam hari, fikirku. Sambil-sambil menyidai pakaian, otakku berbicara tentang habit burung. Aku mencari burung yang aku lihat tadi. Aku lihat ia seperti menuju ke arah rumahku. Hajat di hati, ingin melihat burung tersebut mahu ke mana. Terbeliak mata aku bila ia semakin mendekat. Sayapnya tersangat lebar. Kepalanya berwarna hitam. Aku nampak bulu pada kepalanya seperti mengurai-ngurai terjuntai ke bawah. Semakin lama aku merenung burung tersebut, semakin jelas fikirannya. Bulu burung yang ku nampak terjuntai itu adalah rambut yang panjang,
semakin dekat kelihatan seperti kepala manusia. Aku nampak seperti orang terbang tadi, seperti burung. Aku tak pasti apa yang aku nampak sebenarnya. Menegak bulu romaku dengan pemandangan yang kulihat. Baju di tangan aku campak. Sepatah kilat aku menarik tombol pintu. Dia tarik tombol pintu, dia tutup pintu. Tangga kulangkah seperti pendaki gunung. Tiada lagi sopan santun, tata susila seorang gadis. Aku ketakutan, seperti dikejar sesuatu. Takut lah tu kan? Dengan tak gosok gigi, tak basuh muka, kaki atau apa yang patut, aku terus menerpa katil. Kedebum. Aku berselimut satu badan. Sesekali aku dengar bunyi objek besar melanggar dinding. Sesekali bunyi mengepak. Ia kedengaran agak kuat. Aku rasa seperti objek tu berlegar-legar di luar bilikku. Sebab bunyi tersebut melanggar dinding. Dia melanggar dinding bilik tu berulang kali. Kedengaran pintu bilik diketuk. Aku tidak berani membukanya. Aku membantu di bawah selimut. Bukan membantu, membatu. Kemudian terasa ada tangan menepuk badanku. Mungkin kerana aku tidak respon, selimutku diselak. Anak Mak Su, si Fikri rupanya. Dia mau tidur bersamaku. Takut katanya. Hai, aku syukur sangat ada orang temankan sewaktu aku ketakutan, walaupun sekadar budak kecil. Kedengaran bayi Mak Su menangis. Mungkin waktu menyusu dan dah tiba untuk atau lampinya basah lah. Semakin lama semakin nyaring bunyi bayi menangis. Mak Su datang ke bilikku bersama bayinya. Bunyi mengepak kembali kedengaran. Aku tak pasti Mak Su turut mendengarnya atau tak. Mak Su mengadu padaku bayinya tu tidak berhenti meragam. Diberi susu, dia tak mau. Diperiksa perutnya, tak kembung. Malah Mak Su sudah pun menyapu minyak padanya. Lampinya juga tidak basah. Puas Mak Su memujuk, namun tangisannya tidak reda. Lalu Mak Su menyuruh aku ke ruang menonton dan memasang audio ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam takut-takut, aku keluar dari bilik dan melakukan apa yang dipinta Mak Su, ditemani Fitri. Mak Su duduk di sofa meriba bayinya sambil terus memujuk bayinya tersedu-sedu tangisannya. Fitri ajak aku masuk ke bilik. Kuyu matanya menahan mengantuk. Mak Su pinta aku supaya jangan menutup pintu bilik. Senang kalau dia nak panggil kalau ada apa-apa lah. Mak Su pun tak akan menutup pintu biliknya malam tu. Syukur selepas audio alunan ayat Al-Quran berkumandang, bayi Mak Su berhenti menangis dan dapat tidur dengan lena. Esoknya, ketika bersarapan, aku menceritakan kepada Mak Su apa yang aku alami pada malam tu. Mak Su tidak terkejut pun. Katanya, dia dah biasa dengan cerita-cerita pelik di situ. Maklumlah kawasan perumahan baru. Tak mustahil ada kejadian aneh atau mistik katanya. Taman perumahan yang didudukinya asalnya ladang kelapa sawit. Ada setengah tapak rumah didirikan atas bekas kuil. Kuil tinggal dan tempat pembakaran mayat yang telah lama tidak digunakan. Aku masih belum mendapat jawapan apa yang aku nampak malam tadi. Burung ke ataupun hantu. Sekian daripada Zizi Diha Azizi. Peace, no war.